Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penggolongan ayat. Penggolongan ayat ialah jumlah ayat dalam sesuatu bahasa tidak terkira banyaknya. Walaupun jumlah ayat dalam sesuatu bahasa itu amat banyak, tetapi mempunyai pelbagai jenis ayat yang dapat dikategorikan. Penggolongan ayat ada 5, iaitu golongan ayat, bentuk ayat, jenis ayat, susunan konstituen ayat dan ragam ayat. Golongan ayat terbahagi kepada 2, iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Bentuk ayat pula ayat tunggal dan ayat majmuk. Jenis ayat ada 4, ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Susunan konstituen ayat pula ada 2, susunan biasa dan susunan sengsang. Akhir sekali ragam ayat ada 2, ayat aktif dan ayat pasif. Golongan ayat terbahagi kepada 2, ayat dasar dan ayat terbitan. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi asas atau sumber pembentukan semula ayat lain. Ayat yang belum mengalami perubahan susunan ataupun bentuk. Di sebelah ialah pola ayat dasar. Pola ayat ada 4, Fn tambah Fn, Fn tambah Fk, Fn tambah Fa, Fn tambah F, Fn. So, subjek dia ada subjek dan predikat. Contoh, ideal pelajar kolej. Ideal tu subjek, predikat dia pelajar kolej ataupun pelajar universiti. Seterusnya, ayat terbitan. Ayat terbitan berasal daripada ayat dasar tetapi bentuknya berubah atau maknanya berubah. Ayat terbitan telah mengalami perubahan aturan sama ada proses pengguguran, penyusunan semula atau perluasan. Contoh dia, pengguguran, duduk di situ. Penyusunan semula, ke perpustakaan kami pergi. Perluasan, lelaki itu menjadi jutawan kerana dia memang kuat bekerja. Penggolongan ayat yang seterusnya ialah bentuk ayat. Bentuk ayat boleh dibahagikan kepada 2 bentuk iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu klausa bebas sahaja, satu subjek, satu predikat. Contoh, orang itu doktor, orang itu subjek, doktor adalah predikat. Yang seterusnya ayat majmuk, ayat yang mengandungi 2 klausa atau lebih. Contoh, A. Bapa sedang membasuh kereta. B. Bapa mendengar radio. Bapa sedang membasuh kereta sambil mendengar radio. Sambil itu adalah gabungan ayat melalui kata hubung. Iaitu gabungan ayat melalui kata hubung. Ada kata hubung sambil. Yang ketiga, jenis ayat. Jenis ayat terbahagi kepada 4. Ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk membuat sesuatu penyataan atau memberi keterangan tentang sesuatu. Contoh, abang saya tentera. Dia rajin lagi pandai. Dia malas lagi baik. Seterusnya ayat tanya. Ayat tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Terdiri daripada ayat tanya tanpa kata tanya atau dengan kata tanya. Contoh tanpa kata tanya, budak itu masih tidur. Yang ada kata tanya, apakah permainan itu? Ayat perintah pula, ayat yang digunakan untuk menimbulkan tindakan atau gerak balas. Contoh, duduk di situ. Sila pergi. Jangan bercakap. Akhir sekali, ayat seruan. Ayat yang diucapkan untuk melahirkan perasaan terhadap sesuatu yang diakhiri dengan tanda seru. Contoh, aduh, perut saya sakit. Wah, cantiknya. Kamu lagi. So, kat belakang ayat tu dia ada tanda seru, tanda air terbalik tu. Penggolongan ayat yang keempat ialah susunan konstituen ayat. Susunan konstituen ayat terbahagi kepada 2, iaitu susunan biasa dan susunan sengsang.
Susunan biasa ialah ayat yang unsur subjeknya mendahului unsur predikat S tambah P. Subjek ialah bahagian yang diterangkan, manakala predikat bahagian yang menerangkan subjek. Contoh, kucing mengejar tikus itu. Saya tidak hadir pada majlis itu. Susunan songsang pula ayat yang konstituen predikatnya di hadapan, manakala subjeknya di belakang. P tambah S. Contoh, gadis itu bertudung hitam. Itu ayat susunan biasa. Untuk dijadikan songsang, bertudung hitam gadis itu. Bertudung hitam itu ialah predikat dibawa ke depan. So, jadi bertudung hitam gadis itu. Yang kedua, rumah di kawasan itu sungguh besar. Jadikan songsang, sungguh besar rumah di kawasan itu. Penggolongan ayat yang terakhir ialah ragam ayat. Ragam ayat ada dua, ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan aktif tak transitif. Contoh dia, ibu menyidai pakaian. So, tu ayat aktif transitif sebab dia ada subjek. Pesawat itu sudah mendarat. Ayat aktif tak transitif. Ayat pasif pula, ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Objek dalam ayat aktif boleh menjadi subjek dalam pasif. Contoh, abang membeli kereta baru. Itu ayat aktif. Untuk ayat pasif pula, kereta baru dibeli oleh abang.